Apa kabar semuanya? Sehat? Semoganya berada dalam keadaan yang baik saja. Waalaikumsalam ke anda. Okey, kepada yang exam trial SPM Pendidikan Islam hari ini, jangan ambil Jangan ambil. Waalaikumsalam. Apa khabar? Waalaikumsalam. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Bismillah. Waalaikumsalam. Siti Zahariah. Apa kabar orang Singapura? Singapura, sihat? Saya punya kokoja dah sampai Singapura dah. Kokoja saya dah sampai Singapura. Boleh dapatkan di Shopee Singapura. Cik Kembang, selamat pagi. Zia, Jinari. Waalaikumsalam. Apa kabar orang Singapura? Diharapkan siap-siap belaka. Jinari. Syafiqah. Waalaikumsalam. Amni Faika. Selamat pagi. Macam mana nak bahagia? Ramai orang sibuk mencari bahagia, tetapi lupa untuk mencari takwa. Cari saja takwa, insya-Allah bahagia akan cari kita. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. 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 Cik Man kat mana tu? Dekat kampung. Dekat kampung. Tengah kemas kereta. Tadi baru selesai. Tengah kemas kereta. Saya nak tanya sesuatu. Okey, boleh insya-Allah. Ada di Negeri Sembilan. Buat live je bang. Okey, waalaikumsalam untuk semua. Negeri Sembilan dekat mana? Dekat Seremban. Tapi dekat kawasan kampung lah.
Asbahtu. Pergi buang sampah. Okay, Cik Man tunjuk kawasan Korang nampak tak nampak? Ni rumah Cik Man. Okay, and then ni kawasan. Tadi aku buang sampah kat sini. Ni kawasan tu tempat aku main kecil-kecil dulu. Ni dulu ada pokok sentul tau. Ada pokok sentul dekat sini. Korang tak pernah nampak buah sentul, tak tahu korang pernah nampak ke tidak. So ini kawasannya. Kawasan lapang. Depan rumah. Tapi ni luar kawasan lah. Kalau ada kenduri parking kereta kat sini. Doa masuk rezeki ni boleh apa-apa sajalah. Allahumma rzuqni rizqan halalan. Ya Allah, kurniakan aku rezeki yang halal, yang kau berkati. Apa-apa sahaja yang kau nak doakan dalam bahasa Melayu, yang penting kau khusyuk, kau faham, kau bersungguh-sungguh, tak memaksa, tak nak cepat, yang tu yang terbaik. Berwuduk, duduk tahiyat awal tu semua tu, yang tu lebih baik. Selebihnya tu kau doalah apa-apa yang kau nak doakan. Ni akulah ni, bayang-bayang aku. Bayang, jangan percaya pada orang. Okey, satu benda yang aku nak cakap pasal falsafah hidup berkaitan dengan bayang-bayang. Jangan percaya pada sesiapa pun dalam hidup ini dalam soal kesetiaan. Kerana bayang-bayang sendiri pun akan hilang di waktu gelap. Amir Wan, awalnya Cik Man bangun. Aku rasa awal bangun tak timbul isu kot, sebab subuh pukul 5.45. Kalau kau rasa kau ada tanggungjawab sebagai seorang Muslim, kau akan bangun 15 minit sebelum azan. Tak timbul isu. Awalnya kau bangun, tak timbul isu. Itu perkara normal sepatutnya perkara normal bagi kita lah. Sepatutnya perkara normal bagi kita. Sepatutnya lah. Apa khabar Cik Man? Nak pergi mana? Jogging? No. Tak jogging. Just stay here. Okey, jaga diri Nozakira. Jaga diri. Yes, di kampung. Fakri, engkau nak jadi ejen, engkau WhatsApp 01 ni. Tapi kita orang tak susun lagi. Ambil nombor ni. Ni Fakri. Untuk jadi ejen, kau WhatsApp nombor ni. Tapi kita orang tak susun lagi untuk ejen. Mana ejen lama yang betul-betul serius tu yang sekarang ni boleh dapatkan kokoja dan rendang daripada diorang. Sebab kita bukan nak ambil ejen sesuka hati asalkan ramai ejen. Tak ada. Kena train dulu. Kena latih betul-betul. Supaya dia reti macam mana. Ada di kalangan orang yang jadi ejen. Dia ambil barang daripada HQ banyak. Tapi dia tak reti nak bisneskan. Kesudahnya, mungkin ejen tu salahkan HQ. Ni kenapa barang tak jalan. Sebab dia sendiri tak reti. Dia tak boleh nak buat daya tarikan untuk bisnes produk tu. Kemudian dia tak buat IG yang khusus ke contohnya, dia tak marketing. Siap Noleh?
Modal semua tanya nombor telefon tu. Modal semua tanya nombor telefon tu. Yang Cik Man bagi. Fakri tanya nombor telefon tu. Semua urusan semua tanya nombor telefon tu. Jawapan istikharah ni daripada akal fikiran kau. Bukan daripada mimpi. Modal dengan berapa bayaran ke apa benda, semua benda yang related dengan produk, just refer to the number that I pin just now. Waalaikumsalam Firdaus. Ejen Singapura pun okey, tolong rujuk nombor tu. Nashir Noh Hisham. Rujuk nombor tu juga. Semua rujuk dekat tu, itu HQ. Rujuk dekat situ semua perjalanan ejen. Sekarang ni masih dalam susunan sebab memang nak susun balik ejen yang betul-betul serius. Just nak sebut, rujuk balik nombor yang tu. Waalaikumsalam. Datang pila. Okey, sama-sama. Program Muazzam tak, setakat ni tak ada lah sebab sekarang tengah COVID. Tapi di Temeloh ada minggu depan. Kampung di Seremban. Okey, apa hukum? Mandulkan kucing ni, kalau ada keperluan boleh, kalau tak ada tak boleh. Itu je lah sebab benda ni dah banyak kali ditanya. Okey, ada Zafwan, alhamdulillah. Atirah, loan kereta, okey, alhamdulillah, insya-Allah. Loan. Rezeki masuk lepas solat berjemaah subuh ya Cik Man. Abah tengah tu doakan. Dosa ke kalau kita sekolah menengah campur dan kita tengok Amoy? Mata kau terbuka kan? Kau sengaja ke ataupun tertengok? Dah mata kau terbuka nak buat macam mana? Jangan katakan kau sekolah menengah, kau keluar pergi Maidin, pergi Giant pun memang kau tertengok. Kan? Kau nak jalan kau tertengok. Benda tu natural lah. Benda tu bukannya kau skodeng. Memang kawan kau, Amoy tu kawan kau. Kau tengoklah study group, kau tengok je lah dia. Tapi pandailah kau kawal. Okey, Isyad, Alisha, Kelantan. Lain kampung aku laju U-Mobile. U-Mobile sangat mewah di kampungku. U-Mobile dan Celcom. Solat tak khatam Quran. Tak ada masalah. Perlahan lah. Okey. Ni rumah aku. Ni rumah kampung aku. Ni surau. Ni rumah kampung aku. Ni surau. Ni rumah kampung aku. Ni surau. Yang kau dengar bacaan wirid tadi kat surau. Ni rumah kampung aku, ni surau. Ni rumah kampung aku, ni surau. Ni rumah kampung aku, ni surau kampung. Ni rumah kampung aku, ni surau kampung. Selamat pagi Fakrul. Gunalah Minah hoi. Takkanlah surau tak guna Minah. Ustaz, kalau kita tak kerja kenapa diri macam berani untuk keluar malam? Bila kalau dah bekerja duduk di mana macam takut untuk melasa kunci jam. Oh tak faham dek, tak faham. Overthinking kematian. Overthinking ni negatif kan, so tak perlu. Waalaikumsalam. Ustaz, cikgu saya banyak dan Muslim. Bila diorang doakan satu, bolehkah kita aminkan? Kita diam je.
Helmi, nombor kau ada dekat ustaz ke tidak? Helmi, kalau nak repair Proton macam ni, dah lama betul. Ni tayar kena tukar. Besi brake dia macam dah berkarat. Cik Man, kalau seller bagi barang yang dia jual free tapi ada syarat kena buat review. Kalau seller bagi barang yang dia jual free tapi ada syarat kena buat review, tak adalah, itu bukan rasuah. Itu jual beli. Itu jual beli, itu bukanlah bagi free, jual belilah tu. Selalu dia bagi orang free. Tapi selalu kita jual barang, kita bagi dia bagi duit. Ini kita bagi dia buat review. Itu bukan rasuah lah. Sabahal khair. Ya, Sabahan Nur Faiz. Tapi kan Sabahal khair, okey, bolehlah. Tak ada apa-apa, nanti saya PM ustaz. Okey. Kau ada kau ada nombor ustaz ke? Hai Hadira. Pakai bulu mata palsu ni untuk suami bolehlah. Untuk suami boleh, insya-Allah. Tapi kalau untuk luar tu elak-elakkanlah. Hafizter. Hai. Kan keluarga aku ingatkan aku macam orang gila lah kan. Pagi-pagi dah memekak. Ustaz, kalau kita baca Quran tapi tak ada terjemahan, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Yang penting ayat bacaan kau tu betul. Kalau dah berkahwin dan dah ada anak tapi masih lagi guna duit mak. Kalau mak kau tim, okey lah. Tapi buruklah perangai. Bye Elisha. Cik Man, kalau ada jemputan nak jemput Cik Man, boleh tak Cik Man? Berurusan dengan saya punya manager Intan, apa buat tu Intan oi? Apa yang kau buat tu Intan? Tips doa elak berniaga kena sihir. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Doa pun apa-apa, ayat kursi boleh. Bye Shazana Ainun. Andia Saputra, broadcaster, tak faham. Ustaz, terangkan aurat wanita Islam ke wanita tanam. Tutuplah semuanya. Kalau jumpa dekat luar. Saya nak jadi ejen tapi nak tahu ejen apa tu Ustaz. Ting 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 ting. Ejen apa kau tahu? Kau pergilah tengok IG aku tu, bisnes apa. Takkan jual dadah. Abang Long Fadil jemputan kat mana tu Abang Long Fadil? Saya ni jenis select sikit memilih. Sekarang ni musim-musim COVID. Jemputan kat mana dan dengan siapa audience. Arba'ah adha jalisan ala syati'in nahar. Jalisan yaqatna salta'una al-hajari. Okey, ejen. Okey, lepas tu Cik Man, boleh tak solat dalam gelap? Boleh, tapi makruh. Sebahagian ada di kalangan ulama mengatakan makruh. Dekat kampung Intan, betul ke batal wuduk kalau tersentuh wanita dan muslim? Tak adalah. Kau sama perempuan. Perempuan sama perempuan tidak membatalkan wuduk walau beza agamanya. Cik Man, boleh tak bagi penerangan? Laisa kamislihi syai'. Panjanglah apa ulasan dia, Faiz. Yang penting Allah tu tak sama dengan makhluk. Walaupun dari segi zihninya sama, terlintas macam sama, macam kita kata manusia mendengar, Allah mendengar, tapi hakikatnya tak sama. Itu point daripada laisa kamislihi syai'. Ustaz, kalau kerja ada barang tak halal boleh ke walaupun tak pegang benda tak halal tu? Tengok situasi kalau kau tak ada pilihan lain. Contohnya, budak tanya pasal kerja 7E, lepas tu dekat Speed Mart ke apa benda yang tak halal tu kan. Kalau kau tak ada kerja lain dan kau nak survive untuk hidup engkau, mencari nafkah, it's okay. Tapi mesti ada effort untuk find out dia ada job, kau hantar
apa ni, kita panggil apa tu, resume apa semua tu kan. Ya Faiz, betul. Tak sama dari segala-galanya. Berdosa ke kalau kita tak dapat nak maafkan? Bimbang kita berdosa sebab berdendam. Okeylah, cik Man nak stop lah. Lukis Inai. Kalau anak dara mendatangkan fitnah tak boleh, tapi kalau berkahwin diizinkan suami maka boleh. Main saham tu kena tengok macam mana perjalanannya, ada penipuan ke tidak, siapa yang menguruskan saham. Kalau kau main saham dekat internet, kau tak tahu siapa yang menguruskan saham tu, ada kesamaran. Kesamaran tu salah satu unsur yang boleh menjadikan sesuatu perkara itu haram, terutamanya dalam bidang muamalat. Kalau orang main saham dekat bank, kita tahu bank yang menguruskan, macam mana perjalanan, kalau ada panel syariah. Sebab tu benda-benda yang bersifat online ni, kau kena tengok, cek betul-betul. Jangan kau terawang-awang, kau tergula-gulakan dengan testimoni-testimoni orang letak duit berkepuk-kepuk dalam video live tu. Kau tahu tak? Itu bukan cara nak kaya sebenarnya. Yang letak duit, nak pengaruh orang letak duit berkepuk-kepuk. Kita tak tahu. Engkau nampak duit berkepuk-kepuk, engkau terus nak jadi macam dia lah. Dia tu dah tentu ada duit tu, tapi kau belum tentu jadi macam dia. Barangkali dia tu scammer. Kau faham tak? Maknanya dalam dunia ni, kau nak buat bisnes, kau nak saham, kau nak laburkan duit kau mesti tahu kau bagi duit tu dekat siapa, macam mana perjalanan duit tu, siapa yang menguruskan duit itu, apa syarikat-syarikat yang berkaitan dengan duit itu, macam mana duit itu boleh berkembang. Semua benda tu kau kena tahu. Sekarang ni aku tengok ramai yang tergoda, yang terpengaruh nak cepat kaya, dia terikut dengan saham pelaburan online. Bila nampak orang buat live letak duit berkepuk-kepuk atas meja, ni bukan pendirian ataupun nilai moral yang ada dalam perniagaan Islam. Lepas tu kau tak tahu siapa yang uruskan. And then bila kau tertipu, kau meroyan. Salah kita, bukan salah dia. Kalau dia tu menipu, memang kerja menipu macam tu. Aku cakap kalau. So, adik-adik yang nak buat, nak melabur apa semua, tak ada istilah cepat kaya dalam hidup ni, Dik. Tidak ada istilah cepat kaya dalam hidup ini. Mesti ada usaha yang bertahun-tahun. Okey? Lepas tu jangan tunjukkan kekayaan di media sosial. Itu sahaja. Jangan sesekali tunjuk kekayaan dan tunjuk duit di media sosial. Kalau kau nak tunjuk kau makan masak lemak cili api ikan tenggiri, ayang tu tak ada masalah. Itu orang kampung punya lauk, Dek. Cik Man kalau cakap saya dengan ayah saya mampus ke macam. Alah, abaikanlah abang long. Orang nak cakap ayah kau dengan kau, buang masa. Kau baca buku mat lagi elok. Tak pun baca geografi. Sungguhnya kau tahu kawasan dekat Malaysia ni. Lebih baik engkau beli pisang, kau beli minyak, kau dah tahu pisang kau dapat kat mana, kau dah tahu kau beli minyak dekat mana, engkau buka gerai tepi jalan rumah engkau, kalau di BKL izinkan, kau jual goreng pisang setiap hari, puas hati, kau tahu siapa yang beli, kau tahu pengaliran duit, kau sendiri yang masak, kau sendiri yang jual, itu lagi bagus. Walaupun jual goreng pisang sahaja. Ataupun kau kerja biasa sahaja. Yang penting kita yakin daripada mana sumber tu datang. Faham tak? Tak pun kau jual benda-benda yang simple. Bisnes kecil-kecil depan rumah. Aku baru je buka bisnes ni. Kecil je bisnes aku. Aku pun tengah belajar untuk bisnes. Buka kecil-kecil je. Yang janji kau tahu mana pengaliran. Iyalah, dendam tu. Ustaz, kita tak berdendam tapi tak boleh maafkan. Tak memaafkan tu ada simpan dendam lah. Berapa harga rendang Cik Man? Tu rujuk pada nombor ni. Nombor dekat bawah ni. Amir Samsuri, samalah tadi pasal forex ni Cik Man baru terangkan. Ustaz, breakfast nasi gulai ayam Kelantan kat Gombak. Oh, saya tak makan nasi gulai ayam Kelantan. Saya tak boleh masuk negeri lain, minta maaf. Minta maaf, Cik Man tak boleh masuk masakan negeri lain. Tapi
Cik Man suka pergi ke Kelantan. Salam subuh. Ya Allah, nak minta penjelasan tentang adik-beradik berlawan tak nak jaga ibu ayah. Ya Allah. Mak ayah kita tu kot. Takkan kau nak doakan dia mati cepat? Nak tunggu orang tua tu mati cepat ke baru kita seronok hidup dekat dunia? Dulu masa kita kecil, diorang berdua tu lah yang jaga. Aku tak ada komen apa-apa kot. Aku tak ada komen apa-apa adik-beradik yang berebut tak nak jaga ni. Sebab diorang tu kunci syurga. Mak ayah kita baik buruk kunci syurga tu. Ejen apa lagi yang aku bisnes? Kau tengoklah dekat IG aku ni, Atikah Azahari. Takkan jual dadah pula. Kan jual dadah pula. 4 dadah. Okey. Masuk. Sonol ada dengan ayam berkokok. Ayam berkokok. Ayam, hadis tentang ayam. Apabila nampak ayam boleh melihat malaikat. Himar boleh melihat syaitan. Maka apabila ayam berkokok, berdoalah untuk mohon kebaikan daripada Allah. Nasi kerabu ayam, nasi kerabu Cik Man tak makan. Cik Man tak makan. Okey, Ana Murad. Oh, tengok muka saya terus semangat. Okey, insya-Allah. Kalaulah muka saya ni Allah takdirkan menjadi semangat kepada semua orang. Okey, terima kasih. Tapi jangan kau buat aku berhala pula, Ustaz, apa hukumnya seorang isteri keluar tanpa izin suami padahal kita dah tahu yang dia duduk bersama keluarga dia sendiri? Alah, kena minta izin jugalah walaupun benda-benda simple. Sebagai penghormatan, bukannya suami tu tak tahu. Tapi sebagai hormat. Sekarang ni sebagai hormat kepada suami. Bang, ayang balik dulu ayang gerak dulu. Dah, apa masalah? Berat sangat ke mulut nak minta izin? Kan? Ustaz, kalau kerja stesen minyak, setiap stesen minyak tu ada loyalty. Lepas tu kalau kita swipe, kita punya berdosa tak? Macam mana tu? Aku kena tahu kaedah dia juga. Loyalty ni bukan kesetiaan ke? Loyalty ke royalty? Loyalty ke royalty? Aku jadi keliru juga. Ustaz, salah ke kita sebagai seorang anak meluahkan perasaan kita dekat parents mengenai cara diorang didik anak? Tak salah, tapi dengan cara yang baik. 4 darah duduk di tepi sungai. Sah atau tidak solat jika bayi berusia 10 bulan berada dalam kita solat dan ada dapat najis pampers? Sah. Ustaz, untuk orang murtad tapi ingin masuk Islam kembali, dia kena mengucap yes, tak perlu ada saksi. Jangan no. Alung Fadil, saya bukan idola dalam bisnes. Ramai lagi. Datuk Alip Syukri boleh, Datuk Vida boleh, Steve Jobs boleh, siapa lagi? Imam Muda Ashraf boleh, siapa lagi? Piu Hafiz boleh. Diorang tu boleh jadi idola. No, saya tidak boleh jadi idola. Idola pula dah. Jadi idola. Okey.
Hi Proton, Coming. turn on tuner. Okay, turned on tuner. Banyak juga tak jujur. Bila sakit hati wanita bisanya nangis. Sudah ku bilang jangan terlalu cinta. Kalau patah hati siapa mau nolong. Seperti langit dan matahari tak bersatu lagi. Jangan mau dibilang lemah. Kita juga bisa menipu dan menduakan. Bila wanita sudah beraksi dunia hancur. Sekarang cinta pakai otak. Jangan mau rugi hati juga rugi waktu. Bila dia merayu ingat semua bohong. Memanglah tak semua laki-laki busuk. Namun ladies tetaplah harus waspada. Semogalah kita semua akhirnya mendapatkan cinta yang tulus. Sudah ku bilang jangan terlalu yakin. Mulut lelaki banyak juga tak jujur. Bila sakit hati wanita bisanya nangis. Jangan mau dibilang lemah. Kita juga bisa menipu dan menduakan. Bila wanita sudah beraksi dunia hancur. Sekarang cinta pakai otak. Jangan mau rugi hati juga rugi waktu. Bila dia merayu ingat semua cinta pakai otak. Jangan mau rugi hati juga rugi waktu. Bila dia merayu ingat semua memanglah tak semua laki-laki busuk. Namun ladies tetaplah harus waspada. Semogalah kita semua akhirnya mendapatkan cinta yang tulus. Jangan lupa untuk pakai pelitup separuh muka dan terus layan Hot FM, muzik paling hangat. Ini bukan pertama kali aku terluka. Tak berapa kali pun aku sudah lupa. Lali, lali, aku lali. Na, 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 na. Bukan ku tak coba selamatkan semua. Tak pernah pula aku terlalu mencoba. Lali, lali, aku lali. Na, 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 na. Masih di sini teguh ku berdiri. Kadang duka silih berganti. Ini semua tak akan lama. Ini semua sebentar saja. Percayalah, tiada apa yang selamanya. Semuanya hanya sementara. Sebentar saja. Percayalah, waktu mengobati semuanya. Sabar tempuhi segalanya. Semakin banyak yang diriku lalui, semakin tak aku tempuhi. Lali, lali, aku lali. Na, 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 na. Masih di sini teguh ku berdiri.
Okay guys, dalam hidup ni, bismillah. Dalam hidup ni, ketika kita yang masih hidup ini, satu benda yang perlu kita jaga ialah salah satu benda yang kita kena jaga. Jelaskan suara Cik Man. Clear. Line okey. Line okey Line Cik Man okey tak? Line Cik Man okey? Dalam hidup ni, salah satu benda yang kita kena jaga ialah perhubungan kita dengan keluarga. Yelah, kadang-kadang banyaklah perkara yang menyebabkan kita bercakaran dengan adik-beradik. Tapi itu perkara biasalah. Itu perkara normal. Sebab tu kadang-kadang kena balik kampung juga walaupun sibuk bekerja. Cik Man bukanlah seorang ahli keluarga yang baik, tapi sebagai seorang manusia, so kita kena buat sesuatu yang terbaik. Assalamualaikum, Mak. This is my mom. Korang doakan Nabi doa ketika menziarahi kubur, kita just bagi salam, Assalamualaikum ya ahlal diyar, ataupun Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dan mereka mendengar, semua penduduk kubur ini dengar kehadiran kita dan ucapan salam kita. Kerana urusan ghaib adalah urusan Allah. Okey. Kemudian berdoa macam biasa, and then balik. Tidak ada upacara-upacara aneh di kubur. Tidak ada upacara-upacara tambahan yang berbentuk seperti kenduri dan keramaian di kubur. Kerana itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Sebagaimana yang Aisyah melihat Nabi ketika menziarahi kubur, Nabi berdoa berdiri dan Nabi balik.
Dan antara doa yang kita sebut ketika bagi salam bukan doa sebagai ucapan selamat sejahtera kepada seluruh penduduk negara kubur. Kalian mendahului kami dan kami pasti akan mengikuti daripada belakang. Alright. Ya. Ni kubur mak. Ni kubur mak Cik Man. Ni kubur mak. Ni kubur ayah dia, Atuk. Dan ni kubur mak kepada mak nenek. Ni kubur kakak mak. Ni kubur abang mak. Ni kawasan kubur ni, kawasan lapang dia. Sebenarnya ini sekolah tadika Cik Man. Ni kubur mak kat situ. Lepas tu yang ni sekolah tadika Cik Man kat sini. Ni balai raya dulu. Tapi dah ni sekolah tadika. Masa Cik Man umur 5 tahun. Tadika dekat sini. Tadika kat situ. So banyak lagi kawasan lapang. Aku tak tahu aku dekat mana. Tapi dekat sebelah mak tu dah tak ada kawasan kosong. Tapi kita pun tak tahu kan dekat bumi mana kita dikuburkan. Buka kamera dekat kubur tak ada masalah. Sebab Cik Man buka kamera untuk kongsi sesuatu yang berkaitan dengan kubur. Orang buat penggambaran untuk slot muhasabah kubur, untuk tazkirah, is okay. Yang tak boleh pergi kubur buat majlis kahwin, lepas tu buat yang pertunjukan fashion. Kan kita ada dokumentari kubur. Kita ada satu filem, kita ada video untuk buat satu sesi muhasabah di kubur. Lepas tu buat dokumentari kubur itu perkara normal, tapi dengan syarat mesti jaga adab lah. Itu perkara biasa. Alright. Jangan kau buat TikTok kat kubur. Jangan kau buat TikTok kat kubur. Yang ni, Cik Man pergi kubur ni ada dua. Satu, Cik Man nak ziarah kubur mak. Yang kedua, Cik Man nak kongsi tentang hadis pasal ziarah kubur. Sebab tu aku
aku buka IG live juga di kubur. Bukannya aku record aku tengah menangis kat kubur, pegang-pegang batu nisan. Dan aku tunjukkan suasana kubur supaya adalah benda yang kita ambil. Sebab selama ni IG live aku kan ketawa ataupun sesi soal jawab ataupun aku tengah mentedara. So pagi ni ditakdirkan aku balik kampung ziarah mak. Jadi adalah benda hadis yang berkaitan dengan kubur yang aku kongsi dengan korang. Itu tujuannya aku buka IG live, supaya dapat berkongsi hadis-hadis tu. Bukannya aku nak tunjuk kubur mak aku tu. Faham tak? Ini ada alamat, ada tahfiz dekat kampung Cik Man. Ada tahfiz, pusat tahfiz. Tapi tak sempat nak tunjuk lah. Selamat pagi. Sihat ya? Siapa tadi tu? Syakil Sukri. Ini kampung tempat saya membesar. Ini kampung tempat Cik Man membesar. Ini namanya Kampung Tanjung. Yang kubur tadi Kancung. Okey. Ini kediaman Menteri Besar, kediaman kampung Menteri Besar Negeri Sembilan lah. Di rumah kampung dia. Kalau terus tu Pekan Rantau, tempat aku sekolah dulu. Yang ni masuk ke dalam kawasan kampung lah. Ni baru tar lah ni ha. Kalau tak dulu, okay, dulu Cik Man jalan kaki balik sekolah kat sini lah. Jalan kaki balik sekolah kat sini. Kadang-kadang kalau ayah tak jemput, aku jalan kaki. Di tempat dulu hutan. Okey, aku jalan kaki, aku terpaksa tempuh. Ada satu kawasan, ada kubur kat dalam tu. Daripada zaman dulu, zaman Jepun. Tapi tak tahu batu nisan dia ada lagi ke tidak. Ni dulu rumah dukun. So aku lalu kat sini, jalan kaki. Takut babe, masa tu kecil lagi kan, kalau abah tak jemput. Ni jalan-jalan pusing-pusing. Ni rumah, tak ada sampai dah rumah. So ini kawasan lapang tadi yang Cik Man berbual daripada pagi tadi kan. Tu ni surau. Surau tempat aku mengaji daripada. Tapi surau ni dah naik batu. Dulu surau kayu watuk yang asaskan. Now sekarang considered as surau kampung. Ni surau kampung. Ni rumah Cik Man. Ni rumah, ni surau. Ni rumah, ni surau. Surau still function lah. Dulu surau kayu, arwah atuk yang tadi, atuk yang Cik Man tunjuk kubur tadi, dia asaskan sebab dia antara tokoh tasawuf ahli di Negeri Sembilan, di kampung. Dulu di tarikat jugalah, dia ikut dengan Syekh Ahmad. Mungkin korang tak tahulah. Benda-benda ni kan nak cerita complicated. Aku dah kata jangan panggil aku selain nama Cik Man. Sekarang second time aku block. Mun aku tengah okey, jangan panggil aku selain daripada Cik Man. Okey. So tolong aware lah benda tu.
Tolong aware benda tu. Nanti kau jadi penyebab aku bad mood. Alright? Tolong aware benda tu. Jangan panggil aku bos. Banyak kali aku sebut, just panggil aku Cik Man. Kau faham tak? Cara nak happy, cara nak happy, jaga semayang lah. Tak adalah, family kita ni, dalam keluarga tu permasalahan itu perkara normal lah. Ni cerita pasal atuk. Iman tak dapat diwarisi. Atuk aku je yang gurunya. Aku huha 4 darah duduk di tepi sungai. Okey. Tu sekitar perkongsian pagi lah pagi ni. Kau nak masuk live ke, kau nak keluar live ke, itu suka hati kau. Aku tak pernah nak menghalau sesiapa. Tapi raikan panggilan yang aku suka dan seronok. Itu saja. Just learn from your mistake. Aku tak selesa orang panggil aku bos-bos ke, tuan, PU ni aku tak selesa. Panggil aku Cik Man je lah. Benda tu dah, aku dah maklum lama yang kau nak panggil bos-bos dah. Kenapa? Kan? Kau buat aku bad mood aja. Kau nak ada dekat live aku ni, kau nak promote, kau promote je lah. Aku tak ada masalah benda tu. Tapi just macam mana kau nak orang raikan kau raikan orang lah, itu je. Intan, kau masak apa Intan? Okey, untuk Hafijan. Ni Hafijan. Assalamualaikum, ni daripada Hafijan._Hasnan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Minta jasa baik semua yang baca komen ini untuk doakan ayah saya akan menjalani pembedahan sekejap lagi. Terima kasih semua, hanya Allah saja yang mampu membalasnya. Semoga Allah permudahkan. Alright. Kopok leko Cik Man tak makan. Goreng pisang. Intan, goreng pisang ni dia jangan taruh apa-apa tau. Dia biar fresh, natural macam biasa. Jangan taruh bahan-bahan moden tu, aku tak suka. Kau taruh bahan moden ke? Tengok sikit goreng pisang kau. Pergi ambil tudung, Intan. Kau dah pakai tudung ke belum? Aku nak tengok goreng pisang kau. Goreng pisang ni goreng pisang biasa je. Kau dah pakai tudung belum, Intan? Asfar Yahya. Yes, Seremban. Assalamualaikum Pio Azman. Saya peminat Pio dari Singapura, suka follow. Terima kasih. Terima kasih Yusmah Samad. Tapi tak ada, saya tak adalah tazkirah. Just buka-buka gelak-gelak, makan-makan, orang marah, makan tangan kiri ke, makan kaki kiri ke, makan tulang rusuk kiri ke. Jadi tak adalah faedah sangat live saya ni. Cik Man cadangkan masuk juga live Ustaz Said Nur Hisham, live Ustaz Ustaz Abdullah Khairi, Dr. Zulkifli. Kemudian live Ustaz, siapa lagi yang selalu buat live? Kalau tajwidnya Fakrul UNIC. Tapi tak tahu dia orang ni buat live ke tidak, macam Fakrul ni. Sebab sekarang ni dia pun sibuk dengan kerja. Dulu masa PKP dulu suka ramai yang live kan. Aku nak tengok goreng pisang kau, Intan.
Among Us. Ada install game tu tapi belum main. Aku nak somebody teach aku. Assalamualaikum. Salam. Tengok goreng pisang kau. Kau campur apa goreng pisang kau? Kunyit dengan tepung je. Okay. Itu yang sedap. Tak nak campur yang perisa-perisa moden tu. Cik Man tak buat apalah. Tak selesa sangat. Rasa macam fake. Tapi Betul. tapi itu ikut selera masing-masing lah. Ada orang dia suka campur-campur kan. Kalau meniaga tu mesti nak campur sebab dia orang nak cepat ke apa benda ke. Yang ni pisang tanduk pula manis. So buat yang biasa-biasa je. Tepung dengan kunyit. Sudah. Okeylah. Pisang tanduk potong-potong tak? Potong-potong lah. Potong tebal-tebal. Ingin pula. Biasalah tu. Cik Man dah breakfast belum? Belum. Akak Belum makan apa apa? ni? Tak ada ni keluar tadi pergi kubur lepas tu balik sikit ni. Akak masak lah tu kot. Akak masak. Akak kalau memang dia rajin masak. Lagipun kampung ni sentiasa je ada makanan kan. Seronok je kampung kan. Orang ada kampung. Kita pun ada kampung juga. Kampung Tikir. Ha? Kita pun ada kampung juga. Kampung Tikir. Bila balik? Tak balik kot. InsyaAllah abang yang balik sini. Itu kampung suami lah kan. Betul. Lepas tu KK negeri. Oh, kiranya pernah rasa masak lemak cili api lah. Mestilah. Harus. Menu pun wajib. Ketuk kepala lu makan. Podeh. Cili api dia menyongat. Okey, Intan, kirim salam keluarga Kirim salam mak Take care, Cik Man. Okey, take care Okay, juga. bye. Kirim salam suami. Okey. Waalaikumsalam. Hafijan, ayah sakit apa Hafijan? Operation apa? Menyongat. Cili api tu jangan di blender-blender kan, ditumbuk. Mulut kok kau hajar cili kan mulut tu. Masalah usus. Okey, Cik Man dah tengok senarai dekat request. Aku tak percaya senarai tu. Kadang-kadang korang akan kata tertekan. So sekarang ni siapa yang nak live dengan Cik Man? Sekarang ni Cik Man tanya siapa yang nak live, itu je. 2 syarat. Syarat yang pertama, jangan goyang. Kau ambil stand siap-siap. Ambil stand. Yang kedua, muka kau ni sampai ke dagu dalam frame. Aku tak nak tengok dahi. Ini bukan pemakaian skincare. Aku nak tengok muka kau penuh dekat dalam frame. Yang perempuan tutup aurat dengan sempurna. Nanti ada malaikat dekat dalam IG live ni. 2 syarat aja. Ambil stand. Jangan goyang-goyang. Bila aku accept tu terus siaran langsung daripada tempat engkau. Okey? Boleh Okey, Liana Rosdi dah standby Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau kat mana? Saya dekat hotel. Buat apa? Cuti-cuti seronok, cuti Malaysia Kuarantin, Cik Man. Oh, kuarantin. Kena pergi balik daripada mana? Sabah. Oh, hari tu balik daripada Sabah. Ni hari yang keberapa dah? Saya sebenarnya kalau ikut dah habis 14 hari. Tapi disebabkan saya kontak rapat pada, dikenal pasti sebagai kontak rapat yang positif. So saya KKM telefon untuk ambil swab lagi sekali. So kena kuarantin balik. Maknanya hari ni, ini 14 yang kedua.
Hari ni hari ketiga 14 yang kedua. Semuanya 28 hari lah. Betul, 28. La ilaha illallah. Oh, dia bergantung kepada berapa orang yang kita pernah kontak terlibat dengan orang yang positif COVID Kalau 5 orang 5 kali lah swab test macam tu. Macam tu lah Dia bila macam saya masa di Sabah dah buat negatif. Kemudian di KLIA pun wajib buat. KLIA pun negatif. Kemudian bila dah kebetulan saya hari ke-13 dapat telefon daripada KKM yang mengatakan saya dikenal pasti sebagai kontak. Bila saya dikenal pasti sebagai kontak rapat, saya kena pergi buat lagi sekali. KKM tetapkan dekat mana-mana kita pergi dan kita kena start kuarantin balik sampai dapat keputusan. Keputusan dalam 5 hari macam tu, kalau negatif boleh balik tapi kuarantin diri sampai 14 hari jugalah. Okey, Cik Man nak tanya, kalau kita ditempatkan di hotel, pembayaran ataupun orang kata tanggungan hotel tu atas siapa? Okey, macam saya, sebab saya pergi atas urusan kerja, jadi office saya yang tanggung. Dia tempat kuarantin ni kita yang tentukan. Macam saya bersyukur sebab office saya bertanggungjawab, jadi office saya yang tentukan, dia yang sediakan semua. Hotel. Jadi maknanya tempat kuarantin kita sendiri yang pilih lah. Kita pilih. Kalau dekat rumah pun boleh, cuma dekat rumah tu kita kena ada macam rumah yang sesuai lah. Maknanya kita duduk dalam bilik tu, dalam bilik ada bilik air, kita tak bercampur dengan family. Macam tu lah, memang betul-betul kuarantin. Makan pun family letak depan pintu, kita ambil, macam tu lah. Habis Puan tak pilih untuk kuarantin kat rumah? Tak. Saya tak nak risiko untuk family kan. Bagus ya. Lebih baiklah kita duduk kat, kebetulan office pun sediakan tempat, jadi lebih baiklah kita duduk sorang-sorang kan. Kita tak babit ke orang lain. Hotel di mana Puan? Sekitar mana? KL lah Tapi kat mana rahsia lah, memang diorang tak boleh bagi tahu. Hari tu ada juga yang kuarantin, ada tunjuk ada swimming pool dan satu Malaysia pula tahu hotel. Tak, dia pun yelah memang bosan sebenarnya, tapi bosan tak bosan tu bergantung pada kita lah juga kan. Tapi memang iyalah, kalau saya pun memang tak boleh sebab saya jenis merayau. Cik Man jenis merayau, memang surrender lah awal-awal. Tapi PKP pun kita duduk rumah je kan. Apa Puan bertugas sebagai apa Saya sebagai wartawan. Tengok kan Hidayah Yasin. Suara macam wartawan. Wartawan mana? Saya wartawan dengan parti politik lah, dengan parti politik. Oh, okey. Yelah. Parti politik. Tapi memang sebenarnya bila kita kena macam ni, Allah bagi kita rehat lah. Lepas kita dah penat, apa semua, rehat. Masa ni lah kita nak mengaji. Sebelum ni mengaji macam tak ada masa lah kan nak mengaji. Ni masa ni betul-betul lah dekat betul lah. Pengalaman kan. Betul lah. Pengalaman memang banyak lah. Kalau nak kata bosan, memang bosan. Tapi kenalah hadap daripada kita susahkan orang lain kan. Benda ni cepat merebak kan. Itulah. Saya bosan-bosan ni Cik Man tengoklah saya buat apa. Apa tu? Yes. Saya buat letak manik semua, so bolehlah nanti sedekah-sedekahkan dekat kawan. Saya dah niat nak bagi. Habis macam mana dapat bekalan manik? Okey, saya suruh mak saya tolong belikan, dia akan hantar dekat lobi and then hotel akan hantar ke bilik kita ikut waktu makan. Dia akan hantar makan, so barang-barang pun dia akan hantar sekali lah. Subhanallah, adalah benda bermanfaat tu kan? Itulah. Dia kreativiti ataupun kebolehan manusia itu akan terserlah ketika berada di saat yang sempit ataupun ketika berada di saat yang terdesak. Betul. Dulu masa kita masa lapang mungkin kita tak terfikirlah buat benda-benda macam ni, kreativiti ni. Tapi bila sempit tu macam-macam idea keluar. So suasana sempit tu pun satu rezeki jugalah. Betul lah Cik Man, betul.
adalah banyak-banyak benda pun kita boleh fikir balik kan. Masa ni lah betul-betul masa yang untuk diri kita nak tentukan apa kita nak buat, kita fikir balik kan. Banyak benda yang kita boleh, oh rupanya selama ni aku sibuk tak terfikir pun benda ni. Tapi masa ni lah kita nak buat sesuatu yang kita rasa sangat baik lah. Ada Betul. hikmah, banyaklah hikmah dia Cik Man. InsyaAllah. Terima kasih atas perkongsian inilah Puan Liana. InsyaAllah. Terima kasih Cik Man. Okay, Moga InsyaAllah Cik ada Man rezeki sihat nanti kita selalu. jumpa. Terima InsyaAllah. kasih. Okay, Assalamualaikum. terima kasih kepada Puan Liana. Kreativiti manusia itu akan terserlah ketika berada dalam keadaan terdesak. No, kreativiti manusia itu akan terserlah ketika berada dalam keadaan sempit. Kebolehan manusia itu akan terserlah ketika berada dalam keadaan sempit. Yang sepatutnya begitu. Okey? Kau duduk dalam hutan, kau akan fikir macam mana nak survive. Buat kayu macam ni, apa semua benda tu lah. Keluarlah kau punya pengakak Pandu Puteri tu. Padahal sebelum tu tak pernah fikir pun. Seronok duduk dekat ruang tamu dekat rumah, lepas tu atas sofa, melayan TV, apa semua, makan apa keropok ring, apa semua tu kan. Okey. Siapa nak live dengan Cik Man, kena 2 syarat. Yang pertama, buka-buka saja kau punya kamera, aku dah tengok tak goyang-goyang. Tak goyang-goyang. Okey, tak goyang-goyang. Maknanya kau tak ambil ketum, tak ambil gam. Okey? Tak ambil pil. Yang kedua, muka mesti penuh. Okey. Pok teh 14. Lama dah Cik Man tak keluar TV. Ada dek, setiap hari pukul 6.30 pagi kalau Pok teh dah bangun. Dekat Awesome TV dek, 6.30 pagi sampai pukul 7. Isnin sampai Jumaat. Setiap hari. Kemudian setiap hari Selasa, Cik Man di Astro Oasis pukul 7.30. Rancangan talk show Tanya Cik Man. Saya sentiasa ada dek. Rancangan Jawapan Panas Cik Man 6.30 pagi tu 80 episod dek. 80 episod. Ayin, phone dah okey dah Ayin. Lepas tu dia dah makin okey. Lepas tu bila hantar dekat orang yang betulkan handset tu, dia kata tak payah tukar. Sebab dia tengok tu rasa benda tu normal. Sebab dia bukan, phone ni bukannya masuk dalam air, tapi air terpercik kat dia. Tapi rancangan Cik Man talk show Jawapan Panas Cik Man pukul 6.30 pagi. Aku tak tahu siapa yang dah bangun. Tapi makcik-makcik ni bangun awal. Makcik ni bangun awal. Makcik beda. Okey. Sekejap Makcik-makcik. Kau tahu anak si kan perempuan kalau cakap kan lempam muka orang. Okey. Macam goyang aja. Aku cakap jangan goyang. Assalamualaikum. Tak goyang. Kejap. Okay, dah. Ni Cik Man, saya ada satu soalan. Okey. Kau daripada mana? Saya pada Kelantan. Hari tu saya dah live dengan Cik Man dah hari tu. Daripada Kelantan. Okey. Soalan apa? Soalan dia, contohlah kan, masa kita solat tu, kan masa kita solat ada satu audio yang dia pasang Quran, dibacakan Quran. And then masa solat kita tu, kita nak ikut dia baca sekali boleh ke? Boleh aja, tapi kenapa kau nak pasang radio? Kenapa nak pasang audio? Dekat mall, kan dia ada pasang audio dalam bilik solat tu. Oh, tak perlu tu. Sepatutnya tak perlu. Ada pasang audio Dia boleh mengganggu tau orang solat. Kan, sepatutnya tak perlu. So kita just fokuskan apa yang kita nak baca, Al-Fatihah, lepas tu surah, lepas tu dah tu je. Sepatutnya tak mungkin bagi tapi Cik Man tak pernah pula dalam surau shopping komplek yang pasang audio ke mungkin ikut inisiatif dia. Sepatutnya tak perlu sebab bacaan kita nak fokus pada bacaan imam. Kalau misal kata semayang maghrib dekat shopping komplek, imam tengah baca surah Al-Fatihah jahar,
tiba-tiba belaga dengan suara audio daripada tu. Benda tu tak nice lah benda tu. Walaupun dia atas nama Quran, sebab tu salah parking, kita salah parking pembacaan Quran itu, dia tak boleh mengganggu. Bahkan kalau dia pasang satu shopping complex tu tak satu benda yang tak relevan, sebab orang lain ada urusan hidup yang lain kan. So dia orang rasa bersalah nak bisnes sebab kena dengar bacaan audio tu. Macam tu lah. Okay? Okay. Thank you, Syema. Itu saja. Okay, terima kasih Robella. Ya, pot teh. Tu kan aku tengok pot teh tadi, dia ada request. Lepas tu bila aku accept dia decline. Sebab tu aku malas nak ambil daripada request. Sekarang request ni banyak yang menipu. Maksudnya aku tak tahu dia tertekan ke apa semua. So aku nak abaikan request. Sekarang ni siapa nak live dengan Cik Man itu je. Kalau gantikan mandi wajib dengan tayamum boleh tak, sebab hari tu tak ada air. Kau dah cari air semua seluruh tempat? Dah berusaha untuk cari air? Kau cari kat sebelah kau juga. Air tak ada. Ke macam mana? Semoga ayah Ustaz. Terima kasih Akif. Baik, siapa nak live dengan Cik Man? Cik Man ambil siapa yang nak live je. Siapa nak live dengan Cik Man? Kau tengok Afifah, kau minta live dengan Cik Man, lepas tu kau decline. Afifah Safiah. Habis kalau tak ready Pak Teh, kenapa engkau pergi request? Apis Rizbot, share mandi wajib yang betul. 2 rukun, niat dan ratakan air seluruh badan. Itu je, simple je Apis. Simple je. Tak payahlah kau nak buat warm up ke senaman kardio, tak payah. Alif Haikal. Kek kampung lah, Una. Apis ribut. Islam memang simple, mudah. Dalam masuk drama, FB Ustaz ni apa? Liza Hassan, apa yang korang cakap benda-benda yang singkat-singkat ni aku tak faham lah. Minta maaf tidak memenuhi syarat yang Cik Man tetapkan untuk VC bersama Cik Man. Alif Haikal, kau loading. Beli top up dekat depan Petronas, sebelah kedai Cik Kiah Joreng Pisang. Pagi ni belum buka lagi, kau beli top up sana ya. Okey. Ada sesiapa yang nak VC, kita buat santai aja, tak mestinya tanya. Ada siapa yang nak VC dengan Cik Man ke? Ya, kau tanya Nurul, apa benda kau daripada tadi kau nak tanya soalan, kau tanya je lah. Cik Kia. Waalaikumsalam Lokman, handbag cantik. Boleh tak uzur ziarah kubur? Boleh. Uzur boleh, ziarah kubur. Tapi kau kena jaga. Kalau kau uzur, darah haid kau jangan menceceh-ceceh. Nanti kang penjaga kubur tu kang dia risau, mana pula hantu yang keluar daripada kubur ni. Okey. Amirwan, kau main-main ni. Tak apalah, itu nak lain kali lah Nurul. Cik Man solat subuh sebelum matahari terbit kan. Cik Man nak ambil soalan ringkas saja dekat sini. Solat subuh sebelum matahari terbit. Yes. Betul lah, itu je. Tak ada ucapan-ucapan, tak ada ulasan yang lain. Matahari terbit tu kita panggil syuruk. Kau tengok dekat kalender waktu syuruk. Contohnya syuruk pukul 7.03 minit kan. 7.03 minit tu dah tak boleh semayang dah. Dah keluar waktu.
zakat ni menyucikan. Zakat artinya menyucikan. Sama ada menyucikan harta ataupun menyucikan diri. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang membayar zakat ataupun yang menyucikan jiwanya. Dalam istilah fiqh, harta, zakat mengeluarkan sejumlah harta yang tertentu dengan syarat-syarat tertentu dan diberikan kepada orang yang tertentu. Itu ta'rif dan definisi zakat harta. Hisham baik. Hisham baik, boleh. WhatsApp saja nombor 011 25 313152. Cik Man ulang, Hisham baik 011 25 313152. Itu untuk urusan ejen produk aku. Okey Intan. Tak Kang, adik terfikir Kang bertangguh-tangguh kan, takut tak terpergi. Okey, siapa yang okey sekarang ni siapa area Tangkak yang nak Cik Man COD kan? Kokoja bagi tahu. Tangkak. Siapa yang duduk area Tangkak yang nak Cik Man COD kan Kokoja dan rendang? Tolong DM. No. Bagi tahu dekat sini. No. Bagi tahu dekat nombor tadi. Siapa yang area Tangkak yang nak Cik Man COD kan, sebab kebetulan ditakdirkan ada urusan di Tangkak 12 hari bulan ni. Jadi siapa nak COD kan, ni di sini, bagi tahu dekat sini. Tak ada orang Tangkak masuk kot. Tak, sebab Cik Man kebetulan nak pergi Tangkak. Tak perlu, syarat untuk jadi imam tak syarat akil balik. Zaman Nabi ada seseorang yang umur 6 tahun namanya Amru bin Salamah jadi imam. Akak beli kat mana? Ya, Kak dia ada campur Ajinomoto. Thank you. Bismillah. Oh, sedap ya Allah. Kak, akak tempah kat mana? Yang masak siapa? Iya? Kau masak di sekolah? Terima kasih Kak. Bismillah. Sedapnya makan tangan kiri. Bismillah. Tapi dia tak ada jenama sini, Cik Man tak boleh nak promote.
Dia bila kacang tu sedap. Bismillah. Dua-dua. Tangan mana aku makan? Tangan mana aku makan? Dua-dua. Tangan mana sekarang? Ni. Dua-dua pegang supaya dia utuh sampai ke mulut. Kau nak cakap aku makan tangan mana? Kau nak cakap aku makan tangan mana? Tuan malaikat. Ni, dua-dua malaikat saya pegang. Bismillah. Ya, perlu sunat. Kotor kan? Nazifah Suha. Makan je ustaz ni, sambung lah. Tadi dia kata aku kacau dia tidur. Sekarang ni dia suruh aku sambung. Masuk! Tadi dia bising aku membebel, kacau dia tidur. Sekarang ni dia suruh aku sambung pula. Dek, umur saya, Cik Man tak takut gemuk ke? Dek, umur saya dekat 50. Saya bahagia dengan hidup saya sendiri dan tak ada siapa yang suka dan minat saya. Jadi saya happy untuk saya dan keluarga saya, itu sahaja. Jadi saya gemuk, saya kurus, dan dah tak kisah dah. Lantak lah. Yang penting keluarga saya mencintai saya. Dulu memang dia sebenarnya kalau nak kurus boleh aja. Tapi turun naik lah. Nak kurus, kalau ada satu contohnya satu drama tu, kalau nak kurus, aku kurus kejap daya 14 hari. Okey, turun sikit badan, okey. And then makan balik. Tu je lah. Yang pokok pangkal diri kita. Hari tu, aku ada blog orang yang heboh pasal anggota badan. Termasuk iBag. Kau rasa aku nak blog tak si Armin Ashraf ni? Hari tu kan aku membebel masa dekat Temeloh. Sibuk dia ambil tahu pasal iBag. Banyak benda lain yang kau boleh tengok dan kau boleh komen. Tiba-tiba kau nak body shaming orang. Apa masalah kau? Apa masalah kau? Kau nak cerita pasal iBag orang, kau nak cerita pasal pipi kau jatuh, alis kening tak betul, lepas tu bahu sengit. Apa masalah kau orang? Aku bukan marah, aku nak meluahkan. Okey? Sehari dua ni mood aku okey. Aku tak ada nak memaki-maki ke apa. Tapi satu benda yang Cik Man nak bagi. Bila kau berurusan dengan orang, okey, contohnya kan, kau tegur, Assalamualaikum, apa khabar, lama tak jumpa. Telinga awak macam ni. Kurang hajar. Ini adalah urusan interaksi kurang hajar. Itu je. Okey. Assalamualaikum, apa khabar? Tak ada anak ke? Kahwin dah 10 biadab. Itu memang biadab, Armin Ashraf.
Okey. Assalamualaikum. Okey, lama sihat, apa khabar keluarga sihat? Itu okey. So maknanya bila dia civil tak, macam mana aku nak cakap dengan kau, adalah satu kesedaran sivik. Apabila kau berinteraksi dengan orang, kau hanya terhadkan perbicaraan kau pada perkataan-perkataan yang tidak sensitif, yang berkaitan dengan peribadi dan juga tentang batang tubuh orang itu. Kau faham tak? Kau tak ada urusan langsung kau nak kaitkan dengan even gurau. Zim, even gurau. Gurau is not suit at this time dengan perkataan-perkataan yang orang tak suka. Yang orang menganggap bahawa dia diburukkan dan dia dihina. Even bergurau tak sesuai. Jangan sentuh tentang body orang, tentang badan orang. Benda tu pantang. Nak zaman sekarang ni ramai orang sentuh pasal badan orang. Tak ada benda lain ke? Mata awak sepit, hidung. Kenapa gigi kita keluar, dek? Hujan ni. Masukkan ke dalam. So benda-benda yang macam ni, macam mana aku nak cakap Aku tak kata yang I back ni body shaming, tapi aku tak selesa. Daripada hari tu aku duk membebel, aku tak selesa orang nak menyentuh pasal rambut macam tu, I back macam tu. Aku bagi contoh, okey? Aku bagi contoh. Faham? Dia ni kira okey lah, tak ada masalah lah. Cuma aku meluahkan aja. Ya, tiba-tiba aku nak kena cakap pasal benda macam ni pagi-pagi ke apa? Korang dah besar, dah cerdik. Jangan cerita pasal peribadi orang. Okey, ni benda-benda yang lain lah. Selain daripada yang selain daripada iBag tu. Jangan cerita pasal peribadi orang. Jangan cerita pasal selebriti. Jangan cerita pasal perangai orang. Kenapa dia bercerai, Ustaz? Kenapa dia tu perangai macam perempuan? Kenapa dia pakai baju kurung? Jangan ceritakan benda-benda yang berkaitan dengan orang lain di Instagram Live Cik Man, Pio Azman Official. Aku tidak berminat untuk mengetahui urusan hidup orang lain. Tak ada kena-mengena Mariani. Kau nak tegur muka dia jerawat. Jerawat benda yang natural. Biarkan. Tak ada kena-mengena kau nak tegur muka dia jerawat. Muka kau jerawat banyak. Tak ada. Kecuali kalau kau best friend. Tapi tak perlu kot. Jerawat perkara normal dalam hidup seseorang. Muka kau jerawat teruk tu. Ataupun kalau kau betul-betul nak cadangkan ubat dekat dia, aku nak cakap dengan kau sekejap. Aku minta maaf. Aku cadangkan dia ubat. Dan kau tahu dia sedang mencari ubat untuk jerawat dia. Tapi kalau just cakap, teruk muka kau jerawat, kau makan apa Tak perlu. Kecuali kau bagi solusi. Aku tak pernah. Entahlah, aku tak tahu lah. Aku bukan jenis yang. Tak apalah, teruskanlah sesi soal jawab. Okey, Yasin Suhaili. Cik Man, teruskan sesi soal jawab Ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana? Kuching, Sarawak. Oh, macam mana keadaan kat sana? Buat masa ni baru dengar berita 9 kluster baru. Di Sarawak
Ya, di Sarawak, Kuching. Semoga dipermudahkan. Amin. Cik Man pergi Sarawak. Cik Man beberapa kali pergi Sarawak. Tapi Cik Man nak pergi dekat tapi tak pasti di Sabah ke di Sarawak yang rumah atas air, rumah di Sarawak ke di Sabah? Rumah yang kampung atas air, ada kampung yang kampungan atas air. Kampung atas saya dia banyak kan Ustaz. Selain daripada Sabah, dekat Sarawak pun ada juga. Ada kan? Baru-baru ni pergi Sarawak. Tapi tak dah baru, awal tahun sebelum PKP rasanya. Jadi ada jemputan yang kampungnya memang dia kata macam dikelilingi air macam tu. Tapi tak berkesempatan lah sebab masa tu jadual pun macam pack. So waktu-waktu nak rehat tu pun tak ada. Jadi antara cita-cita ataupun impian Cik Man ialah nak pergi rumah yang, ialah Sarawak kan ada perairan. So kita nak pergi rumah. And then satu lagi yang Cik Man tak pernah pergi, rumah panjang. Rumah panjang tu banyak juga lah tempat Ustaz. Saya sendiri pun tak masuk rumah panjang. Mereka kampung budaya. Memang orang Sarawak memang tak kisah sebab dia memang duduk Sarawak. Jadi bila-bila masa dia boleh pergi. Tapi macam Cik Man di Semenanjung ni, so once bila kita pergi tu, okey kita tahu yang jarang dapat pergi Sarawak ni kan. So kalau ada peluang tu nak pergilah insya-Allah. Okey, ada apa-apa perkongsian Saudara Yasin? Okey, saya ada 2 soalan Ustaz. Satu berkaitan dengan nafkah dan satu lagi berkaitan dengan bersedekah. Okey. Untuk nafkah, selain daripada kita wang ringgit, dari segi makanan, makan minum yang kita belikan untuk harian, adakah itu dikatakan nafkah? Dan untuk nafkah wang ringgit, kita perlu tak angkat nikah? Okey. Bukan angkat nikah, angkat macam mana angkat nafkah? Maaf. Okey, begini. Nafkah adalah benda yang wajib bagi suami. Okey? Ya, betul. Benda yang wajib bagi suami untuk bayar kepada isteri. Dalam kehidupan suami isteri ada beberapa perkara pemberian duit. Satu, nafkah wajib yang berkaitan dengan perkara asas seperti pakaian isteri untuk menutup auratnya, makanan isteri untuk menyambung nyawanya, dan tempat tinggal isteri untuk mengelakkan dia daripada hujan panas. Ini nafkah yang wajib. Setakat kemampuan suami. Kemampuan suami. Mana yang dia mampulah. Kalau tiba-tiba suami jatuh miskin ke, muflis ke untuk 7-8 bulan, itu pandai-pandai nanti berbincang dengan isteri ke macam itulah. Yang kedua, belanja nak sedapkan hati isteri. Makan dah cukup dah, tapi nak bawa isteri pergi restoran sekian-sekian, ataupun belilah baju-baju dia sebagai orang kata mungkin ucapan terima kasih. So yang ni budi bicara suami ataupun berdasarkan kemampuan suami jugalah. Apa-apa pun semuanya terletak di atas kemampuan suami. Nafkah suami yang gajinya 30k sebulan tak sama dengan nafkah suami yang gajinya 3,000 sebulan. Jadi isteri dia tak boleh nak bandingkan. Kenapa abang bagi nafkah sikit, itu jiran sebelah kita bagi tiap-tiap bulan beli kereta untuk saya. Jadi maknanya tak boleh disamakan dengan suami dia. So benda-benda ni kena walau bagaimanapun kehidupan suami isteri mesti banyak komunikasi. Sebab antara 90% perceraian berlaku disebabkan miskomunikasi antara suami dan isteri. Kadang-kadang salah faham. Selain daripada main kayu 3 curang tu, itu peratus yang lain lah, tak nak campur. Okey? Okey, soalan yang kedua berkaitan dengan sedekah. Selain daripada kita bersedekah kepada orang, lebih-lebih yang tak kisahlah jiran-jiran ke, tapi kita abaikan sedekah kita kepada anak-anak, kepada suami, kepada isteri. Yes. Apa pandangan Ustaz? Itu bukan pandangan saya, itu pandangan Nabi. Ada seorang lelaki, dia datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ada sedikit harta. Maknanya contoh, aku ada 10 ringgit. Jadi siapa yang aku nak bagi ni? 10 ringgit ni siapa yang aku nak nafkah? Nabi kata, yang pertama nafkahkan diri kau dulu. Maknanya kau kena makan supaya kau kuat. Nanti kau nak jaga isteri kau, kan? Yang kedua, isteri. Ahli keluargamu, isteri dan anak-anak. Yang ketiga, ibu bapa. Isteri nombor 1, mak bapak nombor 2.
Jadi Boleh macam faham, mana kalau isteri pula yang bersedekah tapi dia lebih ke orang lain daripada suami dia sendiri. Okey. Yang tadi Sekarang ni begini. Sekarang ni begini, Yasin. Ada satu dia punya sifir, senang saja tentang harta suami isteri. Tapi perempuan suka dengar, lelaki nggak suka dengar. Okey? Ya. Harta suami, dalam harta suami ada harta isteri, iaitu dalam konteks nafkah. Alhamdulillah. Tapi dalam harta isteri tidak ada harta suami. Maknanya isteri terpulang pada dia untuk menggunakan duitnya ke mana sahaja. Perempuan suka dengar ini. Sekali lagi, dalam harta suami ada harta isteri, konteks nafkah. Tapi dalam harta isteri tak ada harta suami. Tak ada. Kejap. Tak ada. Jadi isteri nak bagi persatuan nikah, nak bagi dia punya presiden persatuan membawang kah, dia nak bagi sedekah terpulang. Tapi kalau dia bersedekah untuk suami, lagi bagus. Kerana Nabi juga mencadangkan agar isteri-isteri memberi sedekah kepada suaminya berbanding orang lain. Itu lebih utama. Itu atas dasar sunat. Tapi suami nafkah dan sedekah kepada isteri dan anak itu kewajipan. Betul. Berbanding orang lain. Itu sajalah. Jadi kalau tanpa izin tu macam mana Ustaz? Dia nak sedekah kalau ke orang lain tapi tanpa izin suami. Tak apa. Dia tak perlu minta izin sebab itu duit dia. Itu duit dia. Cuma suami boleh masuk campur kalau tengok isterinya gunakan duit seperti syaitan. Contohnya, membazir kau. Beli beg itu, beli beg ini. Kan? Maknanya luar biasa, penggunaan isterinya sangat luar biasa. Maka suami boleh masuk campur memberi nasihat. Tak ada masalah. Okey, setakat Boleh, ni itulah insya-Allah. Satu lagi permintaan nak selfie sekejap. Okey. Sekejap Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ni kali Terima pertama. kasih. Yes. Doakan Cik Man semua dan doakan netizen. Assalamualaikum. Amin. Semoga COVID-19 ni hilang. Waalaikumsalam. Okey, Cik Man nak sarapan. Astagfirullahalazim. Cik Man nak sarapan. Ini abang datang. Bang Jing. Ya? Abang. Banyak saya apa ya? Angah dah kenapa? Pakai kabah kasut. Air putih. Ya kan aku jatuh tadi. Air putih, abah tunggu. Dah tak payahlah banyak-banyak. Bukan habis pun. Saya kaya Sekejap abah air putih baru Nescafe abah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Abang tadi kat jalan sendiri. Abah kenapa? Abah telan sakit. Kita buat teh ya. Bolehlah. Tahu. Mana? Ni dua ni kena buat teh juga. Ini adik-beradik Cik Man. Tapi itulah akak apa ni? Ni apa? Dua. Kak, jangan buang. Tak buang. Ustaz pergi je, Ustaz pergi. Kak ya, Kak. Teng teng teng. Ya. Letak sini. Tak ditanda daripada tadi tak lepas-lepas. Duduk.
Kak, nasi lemak tu beli kat mana Bayar beli kat mana? Senawang Tak, dia takut ada Ajinomoto. Tapi tak apalah. Ha? Tapi orang pun beritahu abang ni, dia kata ni ada jin motor tau. Dia cakap. Tak apalah, makan sikit lah. Kau kunyah je man, kau kunyah je man. Ambil. Kau apa-apa kan. Sedap sebab dia, sebab tinggi. Dia walaupun tak jin motor dia beritahu lah. Banyak orang dia tahu. Thank you long. Ha? Ya. Belum nak beli nak. Ni aku apa dal? Boleh pedam-pedam kan? Ya, Ngerti kan? Mangkuk kecil. Dia senang dapat dia makan padang minyak. Tak boleh gula boleh gula. Tak balik lagi. Boleh gula. Kau duduk lah rumah tengah sawah tu. Okey lah. Dia kalau beriah macam ni sedap. Kalau beriah hancur dia orang pakai ni. Bola panjang macam ni. Abang. Dia nak kuah ni apa? Jangan minyak doktor dah pesan tak boleh. Nanti adik buang minyak dulu. Tak boleh banyak mah. Bang. Anak bang Nanti suruh Kak pakai tudung mana ambil gambar. Kak cukup 7 orang. Nanti Kak pakai tudung Kak Ina dia nak ambil gambar. Kak, ni Aku tak ada masalah dengan sunglasses pun boleh sebenarnya. Cukup 7 orang. Lepas tu dengan Abah. Kak akan ambil gambar ni. Kak pakai tudung nanti kan ada nak post kan netizen kecam lah, itulah ini. Itulah hakikatnya. Ni. Tengah live. Akak beli kat mana ni? Malam. Standby dalam kereta sentiasa. Kalau ada macam sewa semalam dia pula. Kalau ada orang meninggal, jangan menjawab. Alaina nak ambil tudung lah pula. Kau ni Terbalik dengan baju tu. Lengan Kak sampai ke pergelangan. Tak payah mandi dah. Aku beli 10 aku ingat aku dah balik. Ini lah 10 keping. Plan jadi apa? Rezeki. Bawa pun okey dah. Mat tu. Silma. Dah aku dah ada pun. Dek malam 4. Yang Adam dia balik. Betul lah. Oh lah betul adik-adik ustaz. semua berpura-pura sahaja. Abang jangan makan banyak sangat. Abang pakai ni kopiah. Itu nama kampung. Kak Ya. Tolong ambil abang ah. Pas tu. Tak apa yang makan. Mana nak play mana ni? Ni kan? Dia macam ni Kak Ya. Dia macam ni. Macam ni. Dia pakai diri dah. Kak Ya nak di situ adik tak nampak. Dekat abang lah. Abang yang masuk dalam. Tolong ada tu aku gambar. Okey. Kak ni. Kak sampai dah. Tik. Anak rambut Kak. Rambut pun tak boleh Aku kalau pelakon mak terima. Jadi pun tengah. Kalau mana? Dekat abang. Dekat abang sana, dekat abang. Ambil kursi kau duduk sebelah abang. Dekat abang. Itu kita mengangkat boleh tak? Lam. Oh. Tak, ambil kan gambar tu. Kak Ngan cepat. Angan kepiah. Kak Ngan dulu.
ada leher. Angah ada leher. Oh, Angah pergi ambil. Ambil terus sarung. Angah ada leher. Angah kena memang lah. Sibuk menyapu je. Adik-beradik. Lom, cepat Lom. Lom. Sarah ke? Sarah. Ambil beradik bertudung kau tak nampak. Adik-beradik nak beranak. Dah, Angah pula. Duduk sini kat adik. Ayah duduk yang juga ya. Duduk. Duduk you. Macam ni. Ya. Alung ke situ sikit. Belakang sikit. Biar dia jadi. Yang masuk saya. Oh, masuk. Tak campur kan. Adik-beradik dulu. Okey. Adik-beradik dulu. Tak apalah masuk. Tak apa, dulu kalau boleh buat. Okey, 1, 2. Nak pakai kejap, kejap. Nanti hilang masuk tak gambar dia. 1, 2, 3. Okey. Banyak shot sikit. Senyum. Okey dah. Lagi lah. Banyak shots lah. Banyak. Oh ya, banyak tak. 1, 2, 3 lah. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Okey guys, keluar. Ya. Aku nak. Ya, Inilah. terus terang. Yelah. Okey. Dah bukan penyapu. Pak Ti kena Pak Long tak nampak. Okey. Itulah kena menyandang. Okey, 1. Kau pakai kursi. 1, 2, 3. Okey, 1. 1, 2, 3. Okey, atak lagi one more. Bah. 1. Belakang menyebuk lah. Satu, dua, tiga. Okey, 1, 2, 3. Nanti tengok dulu anak tudung okay. Nampak tak? Bisa Akram video tu ada tas pula. Kalau. Nanti susu masuk. Okey, cantik. Sangat. Kalau iPhone memang cantik betul lah. Macam mana handset akak boleh cantik? Ada wire lah, apalah kat dalam. Anak. Ya. Banyak lotus banyak. Kak ngambil. Bila siapa ambil bila ni? Ya, kita buat tenang. Nampak baju ni. Kawan ni patutnya bagi-bagi ni. Ada aja mulut tu. 2 lelaki, 1 perempuan. Tinggallah kau ada. Tinggal kau nak beranak ni aja. Bang, adik punya nasi lemak. Saya tak boleh berjalan kat Tak, situ. tadi duduk sebelah abang tadi. Dah, Mira. Bobby. Bobby tak ada sampai. Mana punya on the way balik daripada Jimat. Yang dekat roundabout tu, kedai tu. Tengok elok lah muda-muda ni. Daripada Johor. Di kanan ni ke? Tak, daripada Johor. Dia tak rendang satu dengan ubi sekarang. Oh. Tak, makan ubi dengan rendang ni. Dia kena rendang Sambal. basic juga. Ni siapa punya air? Tahu dah. Oh, tak kena air dah. Kak, netizen pelik. Kenapa kita tak ada logat negeri tau? Diorang pelik sangat. Sekarang duduk bandar. Kan? Kak, dia sebab merantau kan? Mak seorang je cakap logat negeri 9 kan? Mula tak juga. Lepas 10 tahun baru keluar. Ada sini yang banyak. Yang lain semua sekolah Inggeris kan? Tengok. Ni siapa ni kak? Orang tua netizen. Orang tua mana? Netizen. Lama kau Mirin. Ni netizen daripada Johor ke apa ni? Oh minum tengok. Ya, macam mana? Kau kain kamar je nak rugi kerana ipar tak ada di dalam tu lagi sekor. Ya. Nak atik. Kau start je kata balik. Ayolah mari. Mandi cepat. Adik tak basuh. Dua balik. Abang bagilah, abang suruh. Abang suruh tengok. Apa dia Kak Long? Kenapa dia? Kau tengok sikit.
Ya, sekarang. Tapi kau lagi, kau lagi Ada mana gambar tak sama ni? Mana? Abang ya, abang kata kenapa tak makan sekali? Tolong jawab. Apa kuatan? Dia berani. Belum. Seorang pun dia Apa pasang ke? Oh. Yang minum dekat sana tadi. Apa pula tadi dia pergi masuk bilik. Dia nak puan dia punya ini kan. Okey, mandi. Tak ingat. Panas lah, kapok lah dia panas. Baik ada rasa. Ada. Naik besok aja mesti air panas. Ya, pasal kena beli apa lah, filter air panas yang senang. Ingat kan malam dia orang balik. Hari pagi dia balik kita sambung. Jadi apa tak ni lah kan. Kalau semua sentak balik, semua sentak tak balik. Dan ni apa ni? Hari ni. Tak juga, saya selalu sini. Dia gila-gila je. Apa dia? Saya selalu sini. Kalau ada salah kita balik kita tak ambil gambar. Ya, betul. Kita balik kita tak ambil gambar. Balik sembang.